Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, diizinkan Allah untuk kita bertemu pada hari pagi ini, walaupun kita terlewat daripada yang telah kita tetapkan. Insya-Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rahmat dan barakahnya sehingga kita dapat merasakan satu kekuatan untuk kita sentiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dengan kita mentajdidkan syahadah kita. Mentajdidkan syahadah kita iaitu kita membaca sama-sama kalimah syahadah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sahabat dan sahaja sekalian, alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan pada hari yang kedua berpuasa, dan alhamdulillah pada hari ini kita berada dalam keadaan beriman dan Islam. Alhamdulillah, kita sentiasa kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana salah satu daripada perkara yang penting di dalam kehidupan kita ini ialah kita tidak mahu berada dalam keadaan yang sama. Dan hari ini sama macam semalam. Hari ini lebih teruk daripada semalam. Kita tak nak, kita nak hari ini lebih baik daripada semalam. Lebih baik dari sudut apa? Dari sudut berbagai. Yang pertama sekali ialah lebih baik dari sudut iman. Al-iman mestilah meningkat, yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baik dari sudut amal, ibadah mesti meningkat. Jangan tak tertingkat. Kalau tak tertingkat, maknanya rugi kita. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam, daripada sebelum-sebelumnya. Sebab tu kita kena minta pada Allah doa. Satu doa yang kita baca dengan hati kita, dalam hati kita. Kita baca dengan sepenuh perasaan kita. Ya Allah, jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari-hari yang terbaik sebelum ini. Kita minta ke Allah supaya kita diberikan kekuatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi yang bagi itu Allah, bukan kita yang kuat, bukan kita yang hebat. Jadi sebab tu kita nak kena rasa begitulah. Kemudian lebih baik dari sudut kita punya akhlak kita. Kita lebih memperbaiki kelemahan kita lah. Akhlak ni maknanya kita memperbaiki kelemahan kita, keaiban kita. Jadi inilah antara perkara-perkara yang sentiasa kita nak jadikan sebagai panduan. Sama ada dari sudut perasaan kita, dari sudut fikiran kita, pemikiran kita, tasawuf, ataupun dari sudut perkara yang bertanggungjawab yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan cuba buat ulang kaji sedikit pada hari ini. Maka mari sama-sama kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
kerana dengan kerendahan hati itulah kita akan diberikan kita kata maksimum. Yang pertama sekali kita nak melihat bagaimana Ramadan adalah merupakan penghulu kepada segala bulan. Penghulu, dia merupakan penghulu kepada segala bulan. Dinamakan demikian kerana dalam Ramadan itu satu-satunya bulan yang diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Tak seperti bulan-bulan yang lain. Jadi Ramadan ini diwajibkan berpuasa, dan puasa itu pula diwajibkan itu satu ibadah yang Allah gambarkan bahawa semua ibadah tu adalah untuk hambanya, tapi kecuali Ramadan. Jadi apa ni, minta maaf, siapa ni puasa as-saum kan adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. As-saum hanya Allah yang akan balas. Jadi ulama-ulama ada hurai panjanglah antaranya dan apa yang digambarkan, apa maksud Allah kata kan saum ini, puasa ini untuk dia dan bukan maknanya untuk yang lain. Kemudian dia saja yang akan balas. Jadi gambarkan bagaimana sekiranya kita menjaga puasa kita, menjaga kekuatan-kekuatan di dalam puasa, rahsia dalam puasa itu, maka kan Allah SWT akan membalas perkara ini bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Ketika kita memerlukan, mungkin di akhirat nanti amalan-amalan kita yang lain semua dah tengok-tengok ada corruption. Sembahyang ada corruption kan. Kita kata haji kita ada corruption. Semua pakat-pakat ada benda yang tak kena lah. Tiba-tiba kan kita berpuasa, ataupun tiba-tiba kita kita kata melakukan puasa kerana Allah tadi, maka termasuk puasa kita ni pun kan setelah tolak-tolak kita ialah dosa kita banyak daripada ibadah kan. Tiba-tiba kan puasa ni Allah bagi ekstra. Dengan sebab puasa tu Allah bagi ekstra. Ini Allah SWT yang maha pemurah ni kan. Dia bagi kita berpuasa, dia bagi kita kekuatan berpuasa, kemudian dibalas pula. Jadi puasa ni boleh jadi bayar hutang. Bayar hutang contohnya kita dah, amalan kita dah tak cukup dah nak bayar kelemahan kita, dosa kita kat dunia ni, maka puasa itulah yang akan menjadikan sebagai asbab, digambarkan oleh para ulama yang mentafsirkan hadis tadi tu, dan akan menjadi sebagai asbab untuk membayar kelemahan kita di yaumul mahsyar, di yaumul hisab. Puasa ni dia luar biasa. Sebab tu Allah gambarkan puasa ni untuk dia. Puasa ni untuk dia. Jadi satu-satunya ibadah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ibadah itu dia. Dia yang punya, dia yang akan balas. Orang yang berpuasa ni dia akan balas. Jadi digambarkan para ulama, bila kita dah tak ada apa dah, maka dengan asbab puasa-puasa yang kita lakukan tadi itu, maka Allah akan membayar hutang-hutang kita. Jadi sebab itulah bila disebut akan perkara ini, besarnya, hebatnya puasa itu dari seluruh amalan tadi, maka Allah izin pula, Allah tetapkan pula Ramadan semua wajib puasa. Semua wajib puasa sebulan. Sebulan wajib puasa, kecuali orang yang tak boleh puasa lah, yang ada masalah-masalah penyakit ataupun yang uzur dan sebagainya. Jadi sebab itulah Ramadan ini adalah merupakan penghulu kepada segala bulan. Dan kita nak kena rasa bagaimana mungkin ini Ramadan kita yang terakhir, dan ataupun mungkin inilah Ramadan yang kita amat perlukan bekalan zat. Kita perlukan zat, bekalan dalam bulan Ramadan untuk berhadapan dengan berbagai karenah manusia di masa depan, menghadapi berbagai ujian dan fitnah daripada apa yang berlaku di hadapan kita. Jadi sebab itulah kita nak kena rasa bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang pada tahun ini kita duduk di dalamnya satu yang dinanti-nantikan, kerana dia adalah satu yang penuh dengan barakah, Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang penuh dengan barakah. Dan sentiasa orang-orang yang yakin dengan Allah, yang beriman kepada Allah ni sebenarnya menunggu-nunggu. Kita rasa hati kita ni tertunggu-tunggu, sebab semua kebaikan, semua rahmat, pintu yang baik, pintu rahmat dibuka, semua pintu yang azab, pintu seksa, pintu neraka ditutup. Jadi Allah bagi kita peluang untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada bulan
Ramadan. Ini bulan yang barakah. Ya, sebab itulah kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat-sahabat dulu bila datang bulan Ramadan hati mereka gembira. Dan hati mereka gembira bukan gembira nampak fizikal dia terlonjak-lonjak sana, ya berda-berdu ke apa kan. Ataupun gembira lompat-lompat macam skor gol kan. Malaysia lawan Turkmenistan benda tu. Menang kan. Lonjak sana lonjak sini macam itu kan. Jadi gembiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan macam tu bila masuk bulan Ramadan, tetapi gembiranya kerana mereka merasai satu ketenangan, kebahagiaan. Dia merasa satu kerehatan pada jiwa. Yang mana jiwa itu merasai kemanisan dan kelazatan iman. Dalam melaksanakan segala apa yang ada dalam hidup dia, dia merasakan kelazatannya, kemanisannya. Dan halawatul iman wa halawatul ibadah. Ini perkara yang kita kena Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita kena rasa bahawa inilah masanya kita nak masa halawatul iman, halawatul ibadah. Inilah digambarkan sebagai temasyah, satu pesta kepada iman. Bukan pesta macam mana yang digambarkan oleh hot boys from Thailand kan. Pesta hot boys from Thailand yang ada kat Malaysia ni, yang mereka buat cara mula-mula nak buat cara besar-besaran di iklan sana iklan sini, tapi Allah izin alhamdulillah ramai orang yang dah mengadu-ngadu kan. Jadi ibu pejabat polis daerah IPD Dawangi telah menyerbu melihat tempat tu. Jadi sekarang dia buat senyap-senyap. Dia buat senyap-senyap. Dulu dia buat, memang sebenarnya setiap Ramadan dia buat. Setiap Ramadan. So kali ni dia beranilah sebab adalah sebab-sebabnya kan. Tak payahlah kita sebut sebab apa, tapi maknanya dia dah mula cara hot boy. Hot boy ni pondan lah. Pondan. Daripada Thailand. Daripada Thailand. Jadi dia nak bawa masuk ke sini ibadah dia. Ibadah apa? Meliwat antara satu sama lain di dalam negara Malaysia. Jadi nak sebut bagaimana bukan pesta macam tu. Bukan pesta fizikal. Bukan pesta fizikal. Ramadan ni bukan pesta makan. Macam orang kita nampak kalau air itu berbagai jenis kala air dia. Kalau juadah tu berbagai jenis juadah dia. Tak pernah makan pun makan. Kan kalau kita kata bulan biasa kan taklah mewah kita macam tu. Bulan Ramadan pesta makanan, pesta, semua jenis pesta fizikal kan, makan pun boleh rasa semua. Kalau kita tengok hari ini, inilah yang berlaku fizikal. Tapi sebenarnya dimaksudkan dengan tamasyah, ketenangan, kemanisan, halawatul iman wa halawatul ibadah kepada Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat tadi, ialah kemanisan dalam hati kita. Hati kita rasa tenang, hati kita rasa bahagia. Bayangkan setiap apa yang kita lakukan, semua pahalanya berganda. Semua berganda. Semua berganda. Kita sembahyang sunat duha 2 rakaat aja, tapi kita buat dengan sungguh-sungguh sebagainya, dibagi pahala seolah-olahnya digambarkan sebagai pahala wajib. Maknanya mungkin lebih lagi daripada pahala wajib yang ada. Ini rahmat Allah. Kita berdoa, doa kita ni demi kekuatan mustajabnya lebih lagi. Lebih lagi. Jadi inilah digambarkan sebagai rahah qalb, kerehatan kepada jiwa yang ada kepada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Jadi ibadah itu menjadi satu suasana yang ada dalam bulan Ramadan. Tak ada satu benda pun yang dibuat, melainkan semua itu merupakan satu ubudiyah kepada Allah. Ini kita nak kena rasa gembira. Dan inilah masanya Allah gandakan. Yang wajib pula Allah gandakan lagi. Sampai 700 kali ganda. Sampai mungkin kalau nasib kita ni memang sungguh-sungguh baik, ikhlas, maka sampai ke ribu-ribu, wallahu alam, sampai Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan hutang kita pada dia. Jadi dalam bulan Ramadan ni saya dapat kadang-kadang ada orang tanya soalan.
Kan, Ustaz, macam mana kita nak kena apa namanya, ganti ke solat kita yang sebagainya yang kita tak buat pada sebelum ni kan. Jadi memang kita kena ganti. Banyak kan kita buat ganti di dalam bulan Ramadan. Dengan perasaan menyesal, dengan perasaan rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita merasakan bahawa kekuatan tadi itu adalah satu yang Allah akan gandakan. Jadi antara perkara yang penting dalam bulan Ramadan ini, terutamanya pada akhir zaman, hendaklah kita sama-sama membetulkan nombor satu, dipanggil noktah bidayah dia. Titik bertolak, titik bermula. Dalam bulan Ramadan ini mesti kita betulkan. Noktah bidayah sahihah. Noktah bidayah yang benar. Noktah bidayah maknanya titik bermula kita. Kita tak nak melihat bulan Ramadan ini bulan ibadah semata-mata. Bulan makan kuih banyak, bulan berpuasa semata-mata. Jadi noktah bidayah mestilah noktah bidayah yang betul. Bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa titik yang betul noktah bidayah tadi bermula di mana? Dia bermula dengan kita membersihkan akidah kita, membersihkan iman kita, membersihkan tauhid kita. Jadi noktah bidayah, titik permulaan yang benar di dalam bulan Ramadan ni bukan pergi tarawih, bukan solat tarawih, walaupun kita solat tarawih, bukan baca Quran. Itu ibadah. Ibadah ni nombor 2. Nombor 1, mestilah kita bermula melihat semula akidah kita, melihat semula kebersihan tauhid kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buang segala syirik, segala kekotoran, segala perkara yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan satu perkara yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah rijal yang sebenar, laki-laki yang sebenar, maknanya laki-laki ni bukannya laki-laki sahaja, perempuan pun boleh jadi laki-laki, bukan jadi bapuk, bukan. Maksudnya sifat dia tu, kekuatan dia tu melebihi laki-laki. Nampak dia perempuan, nampak dia macam kita lemah, tapi akidahnya, imannya, tauhidnya itu ar-rijal, sebagai laki-laki. Ini bukan bapuk dan pondan tadi. Bapuk dan pondan ni fizikal, semua nafsu. Kalau dia perempuan, dia nak jadi laki-laki. Kalau laki-laki nak jadi perempuan, terbalik. Keluar dalam satu majalah, saya pun tak tahu nak cakap macam mana, tergelak pun dia juga. Satu majalah, anaknya kata, anak dia sebut, yang mengandung ni ialah bapa dia, yang beranakkan dia ialah bapa dia. Jadi kita bertunjuk macam mana mengandung bapa dia, macam mana yang beranakkan bapa dia yang mengandung. Dalam gambar tu, dalam majalah tu, laki-laki yang mengandung. Laki-laki yang mengandung dan keluar sungguh baby tu anaknya. Dia kata, inilah bapa saya yang melahirkan saya. Lah, kita kata, macam mana bapa dia lahirkan dia pula kan? Macam mana macam gitu kan? Pelik kan? Kemudian bukan mak dia yang mengandung, bapa dia yang mengandung. Gambar 3 orang anak beranak dalam satu majalah kan. Rupa-rupanya yang perempuan maknya tu, yang jadi isteri tu laki-laki. Yang jadi isteri tu laki-laki, tapi dia jadi perempuan, jadi mak. Yang laki-laki pula suami itu perempuan, jadi suami, jadi laki-laki. Terbalik kan? Jadi yang bapaknya tu, yang dikatakan bapa mengandung tu perempuan, tapi bapa siapa? Dia dah ubah dah semua sekali. Dah ubah. Bukan apa dipanggil apa? Allah SWT. Khunsa yang ada dua alat kemaluan tu kan? Bukan. Dia memang laki-laki solid tapi jadi perempuan. Bila dia jadi perempuan, kahwin jadi mak. Yang seorang pula perempuan jadi laki-laki, bapa. Bila dia jadi laki-laki, kahwin jadi bapa. Tiba-tiba yang mengandung bapa. Pening kita. Anak kata bapa saya yang mengandung, bapa saya yang beranakkan saya. Dia kata macam itu. Sudah kan. Jadi inilah masalah manusia hari ini, yang sebenarnya mereka tidak bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perkara yang pertama sekali
perkara yang pertama dalam bulan Ramadan ini yang kita nak bina, yang kita nak kuatkan tadi ialah kita membersihkan akidah kita, membersihkan tauhid kita, membersihkan iman kita tadi, membersihkan daripada segala syirik, segala perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena teliti dalam melihat dan meneliti perkara-perkara itu. Dan daripada situlah lahirnya ibadah yang bersih. Ibadah yang bersih, barulah kita dapat melahirkan ibadah yang bersih. Jadi proses pertama dalam bulan Ramadan ni bukan tarawih. Proses pertama dalam bulan Ramadan bukan baca Quran, bukan kita berpuasa. Proses pertama ialah kita melihat diri kita, hati kita, jiwa kita, nak membersihkan juga semula tauhid kita, dan kita kata memurnikan akidah kita. Dan inilah yang digambarkan sebagai noktah bidayah. Inilah merupakan titik bermulanya, titik bertolak, titik bergerak. Inilah merupakan proses yang pertama bagi mereka yang ingin melibatkan diri di dalam harakah Islamiyah dan dalam pergerakan Islam Taifah Mansura, iaitu kelompok yang akan diberikan kemenangan. Jadi sebab itulah kita nak lihat di sini keimanan yang bersih, yang murni adalah salah satu, merupakan salah satu daripada dasar yang paling penting dalam jil Quran yang awal. Jil Quran Farid, kata Syed Qutb rahimahullah, iaitu generasi Al-Quran yang unik, iaitu satu jamaah yang terbaik, iaitu jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita nak kena yakin bahawa inilah dia uslub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia yang merupakan kita gambarkan sebagai satu jalan. Uslub ni mana jalan, cara, kaedah, metodologi. Metodologi, dan inilah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu berasaskan kepada ini, maka barulah ke pembinaan ibadah, barulah pembinaan akhlak, pembinaan perjuangan berlaku. Yang kita tengok. Jadi sebab itu kita tengok sikit. Jadi sebab itulah kalimah syahadah yang kita baca ni dia ada rukun dia. Dia ada rukun ni. Kita cakap cara santai-santai lah begitulah. Tak payahlah kita akademik sangat. Kan ada rukun dia. Apa rukun dia? Nombor satu, kita mentauhidkan af'al Allah. Mentauhidkan perbuatan Allah. Jadi mulai daripada hari ini kita nak kena train, kata latih. Bulan Ramadan ni nak kena latih. Nak kena latih supaya kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemikiran kita berfikir. Iaitu yang pertama sekali, apa sahaja yang kita lihat, apa sahaja yang kita melihat di hadapan kita ni, iaitu makhluk yang ada, termasuk diri kita sendiri, termasuk diri kita sendiri, kita nak melihat bahawa ini adalah af'al Allah. Ini adalah af'al Allah. Ini hati kita nak kena rasa macam tu. Pemikiran kita nak kena rasa macam tu. Tengok pokok, tengok gunung, tengok langit, tengok orang, tengok perkara yang berlaku, qada dan qadar, ketetapan Allah. Kita melihat sesuatu, kita nak melihat ini adalah perbuatan Allah. Makhluk ni apa? Apa makhluk ni? Makhluk ni adalah yang dijadikan oleh Allah, perbuatan Allah. Tidak ada satu pun perkara, melainkan semua tu perbuatan Allah. Ini mentauhidkan Allah, hati kita rasa. Maka bila hati kita rasa begitu, kita latih, maka akan tersingkirlah nombor satu, ujub. Ujub ni apa? Kita rasa diri kita baik. Contoh, contoh kita buat. Kita akan cerita secara ringkas. Contohnya salah satu rahsia solat. Saya pernah cakap semalam, saya cakap juga, nak ulang sikit. Salah satu dari rahsia solat ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan perkara-perkara imaniyat di hadapan kita. Imaniyat ni perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib. Salah satunya. Janganlah kita kata nampak jin pula. Sembahyang nampak jin. Bukan kita nak tengok jin. Buat apa dah tengok jin? Ada orang jumpa, Ustaz, boleh tak saya nak buka, nak kasyaf, nak nampak jin. Kenapa nak dapat jin? Yalah, kalau saya nampak jin, saya bolehlah lari daripada dia. Jangan. Jin banyak sangat.
Banyak jin ni, setan ni banyak. Banyak sangat dia. Sampaikan kita tak terlarat nak lari daripada dia. Dia ada sentiasa. Dia ada sentiasa. Ini contoh kita nak sebut. Jadi ghaib ini ialah perkara imaniyat yang penting. Yang penting-penting. Antaranya kita contoh sini. Di mana kita kena mendekatkan diri kita ni dengan satu yang betul. Contohnya apabila kita solat, maka solat itu akan membersihkan hati kita. Jadi antara amal yang paling banyak membersihkan hati ialah solat. Jadi solat ni dia bukan sekadar kita buat gitu, tapi untuk nak membersihkan hati. Kan? Membersihkan hati. Dia bermula solat ini dengan mukaddimah solat aja dah pembersihan hati. Mukaddimah solat dia. Bila kita faham akan hakikat noktah bidayah ni, barulah kita akan nampak solat ini. Contoh. Kita akan hurai solat nanti. 2-3 akhir ini. Solat ni dia bermula dengan mathratul lil qulub, iaitu dia membersihkan hati. Taharah. Jadi contohnya kita lihat di sini, apabila kita nak bersolat, maka kita bermula dengan apa? Niat nak solat. Solat apa? Zuhur 4 rakaat. 4 rakaat zuhur. Bukan lafaz. Lafaz bukan niat. Lafaz ni cuma nak mengingatkan kita solat zuhur. Bukannya lafaz tu niat. Sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah, itu lafaz. Lafaz bukan niat. Niat dalam hati, fi qalb, dalam hati. Apa dia? Yang kita lintaskan dalam hati kita. Yang kita baca dalam hati, lintaskan dalam hati kita, aku ni nak solat zuhur 4 rakaat ikut imam tunai kerana Allah, ada lintasan dalam hati. Jadi sebab tu kalau kita baca sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala, contohnya kita cakap tapi hati kita ke mana-mana. Hati kita tak ada pun fokus nak solat. Maka tidak berniat. Hati kita tak fokus pada tu. Contoh kan, kita sembahyang kat rumah mertua kita. Mertua lah, kalau ada mertua lagi. Kita nak ambil hati mertua. Kita Allahu Akbar, sebelum Allah Akbar tu kan, kita apa? Kita cakap dalam usalli fardhu zuhri kan. Kuat-kuatlah supaya orang dengar. Kemudian habis tu kita pula sahaja aku sembahyang zuhur, semua orang dengar, satu rumah dengar. Sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kan. Jadi imam tunai kerana Allah, Allahu Akbar. Tapi hati kita tak tahu pun kita sebut tu. Pikiran kita tak tahu pun. Hati kita cuma nak supaya orang dengar kita cakap tu. Orang dengar. Mertua ada kat belakang jadi makmum, dengar sembahyang zuhur, bagus menantu aku ni. Kan? Jadi hati benda lain, bukan hati niat sembahyang, hati niat nak berlakon. Hati niat nak tunjuk-tunjuk. Maka dia tidak dikira sebagai niat. Kita angkat takbir sembahyang tu, niatnya nak tunjukkan mertua. Nak tunjukkan kan, mungkin bakal mertua lagi hebat. Ada sekali bakal isteri nak duduk sembahyang belakang sekali kan. Mertua nak tengok kita boleh sembahyang. Kan mat, dia kata, mari kita solat zuhur berjamaah. Boleh. Saya dah belajar dah. Saya tahu dah solat jemaah. Boleh. Dia baca kuat-kuat. Dia baca kuat, hati dia niat nak tunjuk pada mertua dia, bakal isteri dia, yang dia ni bagus sembahyang, komplit syariatnya. Itu tidak dikira niat. Niat ni lintasan hati betul-betul nak tunduk tawaduk pada Allah. Jadi sebenarnya hakikat solat itu bukan fizikal. Walaupun fizikal tu penting, kena buat. Contohnya takbir, kena angkat tangannya, kena rokok, kena buat. Tapi sebenarnya yang sebenar hakikat solat itu ialah akidah yang mentauhidkan Allah tadi. Itu hakikat dia begitu. Barulah kita boleh jadikan ibadah tadi sebagai satu kekuatan nak melawan Dajjal. Barulah Allah buka kekuatan pada kita. Kekuatan melihat
merasai, mengetahui perkara yang ghaib. Yang ghaib ni maknanya sesuatu yang boleh dikesan oleh basirah, barulah. Jadi noktah bidayah kena betul. Kemudian solat ni, as-salat matrahatul qulub, kan, bermula dengan penyucian hati. Jadi solat ni sebenarnya bermula dengan mentauhidkan Allah. Ikhlas, betul, ikhlas, mentauhidkan Allah. Betul, Allah melaknat orang sembahyang tapi lalai, orang sembahyang tapi riak. Allah laknat, Allah cela. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin, maka celakalah ke atas orang yang solat. Allazina hum an salatihim sahun, orang yang solat dalam keadaan lalai atau melalaikan solat. Wallazina hum yura'un, solat nak tunjuk orang. Sebab bila solat tunjuk orang tu, dia bukan mentauhidkan Allah. Dia riak, nak mendapat satu penghargaan, penilaian daripada manusia. Daripada manusia. Sebab tu macam mana kita nak tahu kita ni solat kita ni ada riak tak riak? Macam mana nak tahu? Bila kita lebih suka semayang depan orang ramai daripada semayang seorang-seorang. Kan? Yang pertama, kita buat amal, kita suka buat amal di hadapan orang. Nombor satu. Yang kedua, kita suka sebut-sebut amalan kita. Kemudian yang ketiga, kita tak suka sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat dalam bilik, menyendiri, beruzlah seorang-seorang dengan Allah, berkhalwah seorang-seorang dengan Allah. Tak suka, kita suka ramai-ramai. Kata, ini amal jamaah, ini bukan amal jamaah, ini amal riak. Amal riaki ya. Jadi nak sebut kat sini, bagaimana bila takbir, contoh takbir kan. Allah, mari kita dah lintaskan hati kita tadi. Allahu Akbar, Allah Akbar tu permulaan kepada tu. Maka di sini kita kata yang kita kerjakan tadi itu setelah kita berkata faqalu Allahu Akbar. Allahu Akbar tu sebenarnya ikrar kita. Ikrar kita. Allahu Akbar, ikrar kita. Penyataan kita, penyaksian kita bahawa Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Kita mengaku dengan kebesaran Allah. Mengaku, hati kita mengaku kebesaran Allah. Fikiran kita mengaku kebesaran Allah. Kemuliaan Allah. Allahu Akbar. Jadi noktah bidayah di mana noktah bidayah? Noktah bidayah bukan pada Allahu Akbar. Noktah bidayah hati itu bermula apabila dia mengakui kebesaran Allah. Dia mengakui kemuliaan Allah. Allahu Akbar. Allah lah yang maha mulia, hati dia. Allah yang maha besar. Allah yang maha agung. Allah yang maha sempurna. Jadi Allah yang maha agung. Jadi pengakuan ini noktah bidayahnya. Ini titik tolaknya, titik bermulanya solat. Jadi solat walaupun dalam sudut syariatnya, dari sudut kita kata syariatnya kita, dari sudut hukum hakamnya yang kita nampak tadi, dia bermula daripada kita kata takbir, tapi sebenarnya solat tadi noktah bidayahnya bermula daripada hati yang merasai kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan, jadi kita Allahu Akbar, hati kita mengakui, merasai kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah, merasai kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah kita lihat bagaimana keadaan hati kita tadi. Inilah noktah bidayah digambarkan. Yang kita bermula mentauhidkan Allah. Dan pengakuan ini pada masa yang sama juga bila kita Allahu Akbar, hati kita rasa hinanya aku ni. Merasakan kehinaan di hadapan Allah. Merasakan bahawa kita ni kerdil, kita ni kecil. Merasakan bahawa diri kita ni memerlukan Allah, fakir. Jadi bila sebut Allahu Akbar, hati kita rasa rendah diri kepada Allah, hina. Hati kita rasa kecil. Kita ni kecil, tak ada apa pun. Malahan kita boleh sebut Allahu Akbar tu pun Allah yang bagi. Allah yang bagi. Orang lain Allah tak bagi, tak semayang. Kita semayang, Allah bagi izin semayang. Kita rasa kerdilnya kita. Jadi maka pada masa itulah pengakuan kita merasai kebesaran Allah, merasai kehebatan Allah, kemuliaan Allah,
dan pada masa yang sama kita sekaligus kita merasa kecilnya kita, hinanya kita. Kita mengaku bahawa Allah yang maha besar tadi, berarti kita mengaku kita hina, kita kecil. Kita mengaku Allah mulia, kita mengaku bahawa kita ni rendah, kita ni hina. Jadi satu ucapan Allahu Akbar, baru satu ucapan ni belum masuk lagi semayang, belum duduk kat dalam semayang ni, Fatihah apa semua, baru satu ucapan Allahu Akbar. Dengan satu sebutan saja kita sedia mengakui kehinaan kita, kerendahan kita, kerdilnya kita, kecilnya kita. Kita mengakui kehebatan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu bersihlah diri kita daripada sifat takbur, sombong, daripada sifat nak riak, nak ambil orang lain, nilai orang lain, habis. Daripada sifat ujub, rasa diri aku baik, diri aku baik, diri aku bagus, ujub, takjub dengan diri kita. Maka bila kita dengan baru satu perkataan Allahu Akbar, kita dah bersih dah. Itu kita as-salah. Solat itu membersihkan hati. Membersihkan hati. Baru hati jadi bersih. Kalau tidak, hati kita penuh dengan macam-macam. Jadi menumbuhkan satu sifat tawadhu' dan tadarru' pada Allah. Jadi baru kita sifat Allahu Akbar, dah kita rasa dah, ya Allah, aku rendah, aku hina, aku kerdil. Dan aku perlukan Kau, ya Allah, Engkau yang maha besar. Al-Akbar, Allahu Akbar, Allahul Azim. Allahul Azim, Allah maha agung, Allah maha sempurna, Allah maha tinggi. Kita rasa dalam hati kita. Ini noktah bidayah. Ini noktah bidayah, ini titik bermulanya. Kita kata proses yang di mana proses inilah yang pertama yang kita kena buat. Jadi sebab tu bila kita faham akan hakikat noktah bidayah ini, barulah kita boleh meningkat bersih iman kita. Maka ketika itu hilanglah kesombongan diri kita. Hilang sombong kita. Hilang takbur kita nak tunjuk-tunjuk kat orang. Hilang ujub kita, nak rasa diri kita baik, lebih baik daripada orang lain. Hilang. Lebih baik daripada orang lain. Hilang. Kenapa lebih baik daripada orang lain? Sebab kita boleh semayang, kita boleh baca. Para ulama, dengar sini tuan-tuan dan puan. Ini satu perasaan kita kena jaga, kita letak dalam kita. Kita tidak ada satu huruf yang kita sebut. Allahu Akbar, alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Allahu Akbar, tidak ada satu huruf yang kita sebut. Semua tu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Maka bayangkan bila kita sebut Allahu Akbar, kita nak riak kat orang, nak tunjuk kat orang, nak dapatkan penilaian manusia, nak dapatkan kemuliaan manusia, penghargaan manusia di belakang kita. Kita imam contohnya. Bayangkan derhakanya kita kepada Allah. Padahal Allahu Akbar, satu huruf yang kita sebut itu semuanya dengan izin Allah. Sebab itulah cukuplah ujub itu berlaku dalam solat kita sekiranya kita rasa bahawa kita yang solat. Kita yang solat, kita yang pandai, kita yang hebat. Cukup satu huruf kita tidak merasai ia daripada Allah, cukuplah. Perkara itu akan menjadikan kita ni ujub. Kita rasa diri kita puas, Tuhan punya, kita yang hebat. Ujub. Jadi kita nak kena tengok balik. Ini noktah bidayah sahihah. Maknanya kita nak mentauhidkan Allah. Allahu Akbar. Maka dengan satu perkataan saja, satu sebutan sahaja, solat telah membersihkan kita daripada syirik kepada Allah, membersihkan kita daripada segala sifat-sifat mazmumah, sombong, takbur. Kita kata ujub, rasa diri kita baik dan sebagainya. Malahan dengan satu kalimah Allahu Akbar, kita telah membersihkan diri kita ni. Kita menjadi hamba Allah, bukan lagi jadi hamba nafsu. Bukan lagi jadi hamba nafsu, bukan lagi jadi hamba kepada diri kita sendiri. Kita rasa kita punya. Jadi sifat tawaduk inilah hanya akan tumbuh dengan kita
memahami akan noktah bidayah. Noktah bidayah maknanya segala titik yang kita nak mulakan, segala mestilah bermula dengan kita membersihkan akidah kita, membersihkan iman kita, membersihkan segala bentuk pegangan kita ini, iaitu mentauhidkan Allah. Bila kita boleh mentauhidkan Allah, maka jadilah ibadah itu bekalan. Ini kita baru cerita pasal Allahu Akbar. Maka perkataan Allahu Akbar itu menumbuhkan sifat tawaduk. Kita pun rasa rendah diri ke Allah. Allahu Akbar. Hati kita rasa rendah ke Allah. Hati kita rasa kerdil, kecil. Hati kita hina berdiri di hadapan Allah. Menghadap Allah ni. Allahu Akbar. Hati kita rasa penuh rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaduk. Dan inilah orang yang bersifat tawaduk ini, orang yang sedar bahawa dia tidak memiliki apa-apa. Orang yang tawaduk ni apa dia punya perasaan dia? Dia rasa dia tak ada apa-apa. Semua tu milik Allah. Semua tu Allah punya. Semua tu anugerah Allah. Semua nikmat yang ada pada dia, semua anugerah Allah. Tidak ada satu nikmat walaupun sekecil mana pun, nafas ataupun air liur dia, ataupun janggut, bulu, rambut yang kerdil, kita rasa tak penting. Tidak ada sekecil mana pun nikmat yang Allah bagi kepada kita. Semuanya minallah, daripada Allah. Ini orang tawaduk. Jadi orang tawaduk ni apa? Dia rasa tidak ada satu benda pun milik dia. Maka dia takbir Allahu Akbar. Dia takbir tadi tu, dia takbir dengan perasaan Allah Maha besar, Maha agung, Maha sempurna. Aku tak ada apa-apa. Aku hina, aku kerdil. Aku menghadap Allah ni. Boleh solat ni pun Allah izin. Allah bagi kekuatan. Allah bagi hidayah. Allah bagi taufik. Allah bagi inayah. Semua Allah punya. Semua Allah. Ini noktah bidayah kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dalam amalan-amalan kita. Maka bila kita mempunyai sifat tawaduk, iaitu rasa kita tak rasa kita milik apa-apa, hanya Allah yang memilih yang sebenar tadi, maka kita rasa semua ini amanah. Allah bagi amanah pada kita. Kita nak kena laksanakan ikut syariat Allah, ikut perintah Allah. Maka orang yang tawaduk itu, macam mana kita nak tahu dia bersifat tawaduk? Orang pun puji kita. Orang puji kita. Orang puji kita. Ui, bagusnya kereta kau. Ui, bagusnya pakaian kau cantik. Beli kat mana? Ui, bagusnya kau cakap. Bagusnya sedap kau baca Quran. Semua pujian-pujian. Semua pujian-pujian yang ada. Semua pujian-pujian yang ada pada dia. Dia tidak rasa dia punya. Dia tidak menjadikan dia rasa tinggi. Tak jadikan dia rasa besar. Tak jadikan dia rasa hebat dengan apa yang dia ada tadi. Dia tak rasa pun dia punya. Dia senyum. Dia kata Alhamdulillah, Allah yang bagi. Segala pujian milik Allah. Alhamdulillah, Allah yang bagi. Tak ada satu pun kita punya. Perasan tak? Tak ada satu pun kita punya. Mata ni pun Allah punya. Ada orang nak rabun ni, pakai cahaya mata rabun. Ada orang nak rabun, tak ada. Orang tak nak rabun, tapi kena rabun, kena juga. Allah bagi rabun. Ada orang nak gemuk, ada orang gemuk. Tak nak gemuk. Banyak fat. Tapi Allah bagi. Badan ni Allah punya. Ada orang kurus pula. Ada orang kurus. Tak nak kurus, nak gemuk. Tapi kurus juga. Makan banyak macam mambang-mambang. Jembalang makan banyak. Orang kata jembalang makan banyak. Wallahualam. Makan banyak tapi kurus juga. Kenapa? Allah nak bagi kurus. Jangan nampak makanan tu yang menggemukkan. Jangan nampak minuman itu yang menghilangkan haus. Allah yang hilangkan haus. Ini mentauhidkan af'al Allah. Mentauhidkan af'al Allah. Perbuatan Allah. Allah yang mengizinkan. Allah yang maha berkuasa. Kalau macam gitu, tak apalah buat apa-apa pun. Semua perbuatan Allah belaka. Betul, semua perbuatan Allah. Tapi bila kita buat satu yang tidak elok, kita kena hukum. Memang kena hukum. Itu syariat. Syariat. Kenapa? Kita pilih hang tu, kita buat yang jahat, Allah hukumlah. Itu syariat memang. Tapi Allah yang izinkan.
Ini kita kena rasa macam itu. Ini adalah noktah bidayah. Jadi sebab itulah kalau orang yang tawaduk, yang mentauhidkan Allah, yang melihat af'al Allah tadi dalam kehidupan dia, maka orang puji dia, dia tidak akan bangga dengan pujian tersebut. Dia tidak akan bangga dengan pujian tersebut. Habis macam mana kita rasa seronok? Boleh tak rasa seronok orang puji? Kita rasa seronok sebab yang puji itu bukan orang tu yang puji, Allah yang puji melalui orang tu. Kita ada kebaikan. Kita ada kebaikan. Kan? Apa kebaikan kita? Kita baca Quran sedap. Kan? Baca Quran best. Taranumnya sebagainya. Orang puji, bagusnya. Kita senyum. Kita melihat orang puji kita tu. Sebenarnya kita melihat makhluk Allah yang diizinkan oleh Allah. Dengan kuasa Allah. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Allah semuanya punya kekuasaan tadi menyampaikan pujian kepada kita. Allah memuji kita seronok bukan sebab orang tu puji kita, bukan sebab makhluk tu, tak. Pujian tu Allah sampai pada kita. Maka kita patah balik, kita senyum. Senyum kenapa? Sebab memanglah orang suka kena puji, tapi jangan kita suka kena puji sebab makhluk puji, bukan. Sebab Allah puji. Allah puji melalui sahabat kita tadi. Maka kita kata alhamdulillah. Kita patah balik ke Allah. Kita patah balik ke Allah. Segala puji hanya milik Allah. Allah yang bagi. Aku boleh baca ni, sedap ni. Ada taranumnya, ada tajwidnya. Aku boleh baca ni, hebat ni. Macam Syekh Sudaisi ke apa ke. Sebab Allah bagi. Walaupun aku ni Jawa, campur Bugis. Kan? Jawa campur Bugis. Campur Banjar. Campur macam-macam. Tapi lidahnya lidah Arab. Lidah Arab. Kan? Boleh baca sedap. Allah bagi, bukannya kan aku punya. Jadi kita senyum, kita cakap semula kat dia alhamdulillah. Kenapa kita pulang balik pada Allah? Sebab kita melihat yang memuji kita tu pun dengan izin Allah. Allah yang gerakkan hati dia nak mendengar. Allah yang gerakkan hati dia suka. Ada orang dengar juga kita baca. Nyampah aku dengar kau baca ni kan. Macam itu pula. Tambah orang yang dengki kan. Jadi Allah izin dia mendengar. Allah izin dia memuji. Dan yang memuji itu Allah yang puji melalui dia. Maka kita seronok. Kita rasa bagus sebab Allah datangkan pujian. Kita patah balik pada Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya hanya Allah sahaja yang berhak dipuji. Aku hanyalah makhluknya. Macam itu kan. Barulah kita mentauhidkan af'al Allah. Kita mentauhidkan af'al Allah. Barulah kita jadi hamba Allah. Kalau tidak kita rasa kita punya, maka datanglah satu perasaan bangga diri. Maka orang yang tawaduk dia tidak bangga diri. Orang puji dia melangit, tak naik dia punya kebanggaan dia tadi tu. Kan? Malahan dia rasa dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Kalau tak kita apa? Orang puji kan. Rupanya kau ni baca sedap juga, best juga dengan taranumnya apa. Kan? Kita kata itulah kau ni tak tahu. Aku dulu belajar kat Mesir lama. Aku belajar dengan Sudaisi tu tiap-tiap pagi aku menuntut dengan dia. Siap cerita semua. Cerita semua kehebatan kita tu. Engkau tak tahu ke aku ni PhD dalam taranum. Taranum ni aku PhD tau. Macam tu. Kita nampak kita punya. Kita nampak kita hebat. Itu orang yang tidak mentauhidkan Allah, yang tidak mentauhidkan af'al Allah. Tidak mentauhidkan perbuatan Allah. Jadi sebab tu ulama-ulama muhakkikin mengajar kita. Bila melihat sesuatu, kita pandang makhluk. Jangan pandang makhluk. Kita pandang mula-mula sekali. Ini adalah perbuatan Allah. Ini adalah af'al Allah. Izin Allah. Perbuatan Allah tu. Kan? Itu mentauhidkan af'al Allah. Lepas tu baru kita mentauhidkan sifat dia pula. Nama dia pula. Itu rukun yang kedua, syahadah. Mentauhidkan pula dia punya sifat dia. Allah bagi aku ni Ar-Rahmannya lah. Kasihnya engkau ke aku. Ya Allah, aku tak layak nak dapat benda ni. Aku tak layak nak buat benda ni. Aku tak layak nak dapat benda-benda yang baik ni. Tapi engkau bagi, ya Allah. Engkau lah Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita puji daripada Allah semula. Nampak pula sifat Allah, nampak pula nama Allah. Kita mentauhidkan semula sifat Allah, nama Allah. Bukan pada makhluk. Makhluk ni hakikatnya tak ada. Hakikatnya tak ada. Dia ada, tapi bukan hakikatnya. Hakikat tak ada. Jadi sebab tu nak gambarkan kat sini bagaimana kita nak kena bermula dengan noktah bidayah yang sahih, sahih yang benar.
Ini tawaduk. Kemudian kalau orang dengki kita pula, orang kutuk kita pula, orang marah kita pula, orang caci cela kita, orang laknat kita. Laknat ni kalau orang Melaka sukalah. Lah habau engkau, dia kata macam tu kan. Suka laknat tu budaya-budaya yang tak elok, jangan ikut kan. Walaupun satu tanda yang baik kan, dari sudut dia kata rapat, tanda rapat dia boleh celaka engkau macam tu kan. Jadi orang tu pula tak terasa hati kan. Itu budaya yang kurang elok lah perkataan tu, doa Jadi kalau orang cela kita pula, orang caci kita, maki kita, orang hina kita, orang yang tak tawaduk tadi pada Allah, yang benar-benar kenal Allah, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan sedih, kerana dia sedar memang betul aku ni hina, memang betul aku ni hina, memang betul aku ni kecil, memang betul aku tak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Jadi perasaan dia tak rasa dia dihina, dipijak-pijak, walaupun dia orang pijak dia. Perasaan bukan maknanya kita hina aku, kita suruh orang hina kita, bukan. Tapi kalau orang hina kita, orang cerca kita, orang cela kita, orang maki kita, orang yang tawaduk pada Allah, dia sedar dia hamba, dia tak rasa kecewa, dan dia sedar yang cakap tu pun dengan izin Allah juga, yang bercakap tu pun izin Allah. Maka dia tak maki orang tu balik, dia diam. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya daripada Allah dan kepada Allah segala kembali. Maka dia rasa dia sedih lah, sebab Allah sampaikan maki hamun daripada dia melalui sahabat tadi. Mungkin ada dosa dia ke, mungkin ada dosa siapa-siapa ke, atau dosa apa ke. Dia sedih. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi tak kecewa, dia tak marah. Tak marah orang tu. Kenapa? Dia tahu orang tu bercakap dengan izin Allah. Maka dia boleh jadi orang yang sabar. Dia boleh jadi orang yang boleh tenang, walaupun dia hina, dicaci, dia tenang. Samalah macam kalau kita diberi nikmat kan. Salah satu sifat yang kita nak latih dalam bulan Ramadan ini, apabila kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita merasakan bahawa nikmat itu daripada Allah. Maka jangan kita rasa kita punya, sehingga kita rasa aku punya ni. Boleh cakap, pandai berdebat, aku punya. Boleh berfikir, pandai berfikir, cerdik, aku punya. Maka itu maknanya ujub. Kita takjub, kita merasa diri kita baik. Maka itu dosa hati. Dosa hati. Begitu juga dengan nikmat. Sebab itu kita kena rasa tidak ada satu nikmat yang berlaku pada hidup kita melainkan semua daripada Allah. Maka kita tenang, syukur ke Allah. Nak minum tu syukur. Nabi SAW sampai peringkat nak minum tu, sampai peringkat nak minum, setiap kali nak teguk, dia akan baca Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Sampai peringkat macam itu Rasulullah SAW mengingati nikmat daripada Allah. Nikmat daripada Allah, segala yang dilakukan Bismillah, 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 macam itu kan. Sampai macam gitu sekali Rasulullah SAW mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Kita hari ini pula rasa kita punya. Baju aku punya, songkok aku punya, diri aku punya. Kita rasa kita punya. Semua kita punya. Kita yang pandai, kita yang cerdik, kita yang strateginya kita. Aku ni PhD pula, ada PhD lagi, kita rasa kita lagi tinggi. Sebab tu kadang-kadang orang panggil doktor-doktor ni, doktor ni sebenarnya manusia bagi melalui sijil dia. Orang puji kita. Kita pun rasa aku doktor, aku PhD. Sehingga akhirnya kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya, yang Tuhan punya. Kita rasa kita. Sebab tu kadang-kadang benda tu ada berlaku lah. Tapi kalau tak panggil, dia marah pula kan. Datuk yang berbahagia, Datuk Seri, dia tak sebut. Saya sekali tu pernah, masa saya sekolah dulu, saya pernah jadi, bukan sekolah lah, dah lepas sekolah, tapi mula-mula masih belajar lagi lah. Saya pernah jadi MC ni apa? Pengurusi majlis, fungsi majlis, Master of Ceremony kan. Datang tu
Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri. Masa tu tak jadi Perdana Menteri. Tapi dah ada Datuk Seri lah. Ya. Saya tak kenal dia. Saya tak jemput tu Mahathir pula. Bokhlis masa tu. Budak-budak MRSM ni. Ya. Saya pula jadi pengurusi sebab pengurusi tak ada. Pengurusi tak dapat datang. Last minute tak dapat datang. Dia panggil, Man tolong Man. Tak ada orang ni, tolong Man. Kan kata, jadi pengurusi Man. Siapa datang? Ni. Okay, kita tak tahu. Saya panggil lah Datuk Seri Najib tu. Saya panggil lah masa tu Tan Sri. Saya tak kenal pun Datuk Seri ke Tan Sri ke Tun ke. Saya tak tahu benda. Saya panggil Tan Sri Najib. Tan Sri Najib Tun Razak. Kan? Cik baik tak panggil Tun. Orang-orang punya pandang. Kan? Pandang pada pengurusi. Pada pengurusi kan. Orang punya pandang lain macam semua. Saya siapa? Apa ni? Apa? Ada apa? Apa malam-malam macam tu kan? Muka lain. Kan? Apa benda? Bukan Tan Sri, bukan Tan Sri. Datuk Seri. Oh, Datuk Seri kan? Yang berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Masa itulah. Saya tak tahu, kita tak tahu. Dia suruh kita jadi pengurusi majlis lah. Selalu setakat baca doa cukup lah. Baca doa senang je. Macam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah cukup lah kan. Satu kena suruh baca doa masa muda-muda dulu lah. Masa lepas belajar dulu. Lepas tu tiba-tiba dia jadi MC tu lah. Saya pun panggil lah Tan Sri. Saya tak kira gelaran apa. Datuk-datuk yang ada semua tu. Saya pakai bagi je. Tak kira. Yang saya tahu nama dia, tapi tak tahu dia punya pangkat dia apa kan. Jadi kadang-kadang bila kita mengutamakan pangkat pada kita ni, kita bimbang, kita lupa Allah yang bagi. Orang panggil kita doktor. Bukan tak boleh panggil untuk bagi penghormatan. Tapi kita sendiri. Orang panggil kita gelaran-gelaran lah, Tan Sri, Datuk Sri semua. Dia boleh jadikan hati kita. Kita naik kereta yang mahal sikit kita daripada orang lain. Orang lain semua pakai kancil aja. Kita pakai gajah, besar sikit lah daripada kancil. Kereta gajah. Lain semua kancil, kita pakai gajah. Kita naik gajah tu rasa lebih hebat daripada kancil. Itu dah ujub dah. Kita rasa lebih hebat daripada kancil. Dah ujub dah. Kita tidak mengikuti proses Noktah bidayah sahihah. Sebab tu kita nak kena tengok Noktah bidayah ni kena betul. Di mana bermulanya proses yang pertama kita mentauhidkan Allah, membersihkan iman kita. Ni kita sebut solat tadi baru takbir. Kita tak panjang, insya-Allah kita akan urai kemudian sikitlah. Solat ni. Jadi solat ni sehingga apabila kita telah membersihkan, mentauhidkan Allah, membersihkan akidah kita dengan noktah bidayah yang sebenar tadi, maka pada masa itulah Allah akan membuka ketenangan, akan membuka rahmat je, akan buka macam-macam dia akan buka. Itu yang digambarkan oleh para ulama kita sebagai pembuka. Solat ni pembuka kepada imaniyat, perkara yang ghaib, futuhul ghaib disebut. Nabi SAW pun merasai kehebatan. Sebab tu Nabi suka sangat solat. Ini contoh. Jadi sebab itulah kita lihat di sini Allah akan mengangkat seseorang itu dengan perkataan. Sebab tu kalau kita tengok di dalam solat ni, apa perkataan yang paling besar sekali, yang paling banyak kita sebut dalam solat? Allahu Akbar. Jadi setiap pergerakan Allahu Akbar. Setiap pergerakan Allahu Akbar. Kan? Pasal? Kenapa? Sebab Allah nak latih kita sentiasa dalam keadaan tawaduk, sentiasa dalam keadaan rendah diri, rasa diri kita ni hina, kerdil, kecil di hadapan Allah. Allahu Akbar. Nak rokok, Allahu Akbar. Sebab tu para ulama kita apa? Setiap kali nak rokok tu, bila kita baca Allahu Akbar, kita tajdidkan iman kita. Makin kita rendah diri ke Allah, makin kita rasa keagungan Allah bila rokok. Allahu Akbar. Sebab rokok tu ada rahsia dia. Ada rahsia rokok ni. Sujud, Allahu Akbar. Sujud tu ada rahsianya. Setiap tu ada rahsia. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Bagaimana kehebatan solat ni sebagai satu jalan Allah mentarbiah kita. Tetapi noktah bidayah kena betul. Titik tolaknya kena betul. Apa titik tolaknya? Apa di mana kita bermula?
Di mana proses pertama? Kita membersihkan akidah kita. Kita mentauhidkan af'al Allah, sifat dan nama Allah. Kita mentauhidkan zat Allah. Proses. Jadi ada di kalangan para ustaz kita mengatakan jangan kita ikut-ikut ni kan. Tauhidkan zat lah apa benda ni. Dia kata kita akan jadi macam halaj disebut. Halaj ni apa dia kata? Iaitu mengaku dia Allah, aku Allah macam itu kan. Saya menyeru kepada ustaz-ustaz yang berkenaan, sekiranya ada ya mereka sebut macam itu, maka dia kena belajar. Kena belajar lah. Saya tak pandai, tapi saya belajar, tengok-tengok, dengar-dengar tuan-tuan guru kita sebut, kan, nakib kita sebut, murabbi kita sebut, tunggu dengar-dengar, alhamdulillah fahamlah sikit. Jadi rupa-rupanya asas kepada segala amalan ialah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan macam mana nak mengenal Allah? Bukan hanya dengan akal, tetapi dengan hati. Dengan hati kita. Itu raja dalam diri kita. Jadi kita nak kenal. Macam mana nak kenal pula? Kenal af'al Allah. Kenal sifat dan nama Allah. Kenal zat Allah. Kenal zat Allah ni. Tapi bukan kenal dengan teori. Semata-mata teori. Kenal dengan hati kita merasai. Kita merasai. Tidak ada yang mawujud melainkan Allah. Itu contohnya. Tapi dia perlukan kepada perbincangan, uraian. Janganlah kita main tu aja. Kan? Nak tengok yang tersurat je, tersirat tak nak tengok. Kan? Baik. Jadi dalam bulan Ramadan, pembinaan-pembinaan yang paling utama, noktah bidayah yang paling utama ialah apabila kita membersihkan hati kita. Dan yang pertama sekali nak bersihkan hati kita ialah kita mentauhidkan af'al Allah. Mentauhidkan sifat dan nama Allah. Mentauhidkan zat Allah. Kemudian kita mentauhidkan, hanya mengambil, iaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ambil dah agama lain. Tak rasa dah agama lain boleh sama. Jadi orang yang tak mentauhidkan Allah, tidak mentauhidkan af'alnya, tidak mentauhidkan nama dan sifatnya, tidak mentauhidkan zatnya tadi, dia tidak akan mentauhidkan agama Allah. Tak boleh, proses tu tak ada. Bila dia diuji, maka tiap sampai satu masa nanti dia guna logik, dia guna akal. Apa akal kata? Agama lain pun ada baik juga. Apa salahnya? Agama lain pun ajar tak mencuri, jangan bunuh orang. Agama lain. Apa salahnya? Saya cerita sikit satu pengalaman. Pengalaman masa saya kami buka food court, Allah izin, di Kelang masa tu. Saya dah pernah cerita kot, satu malam datang seorang Cina pakai macam kopiah lebay. Cina. Saya masa tu pakai songkok kopiah warna putih. Kopiah yang sahabat-sahabat PAS kita selalu pakai tu kan. Masa tu hitam tak dapat lagi. Kan pakai hitam, putih pakai juga, insya-Allah. Pakai dia panggil Haji dia panggil. Haji, mari sini. Dia nampak pakai kopiah putih, Haji lah. Saya pun datang. Ya, ada apa? Haji, duduk sekejap. Saya mau tanya, dia kata. Ya, ada apa kan? Haji tahu tak itu Fatihah? Fatihah, ingat orang mula-mula Fatihah. Oh, surah Fatihah. Okey. Tahulah kenapa. Mesti tahu, orang Islam mesti tahu, nak sembahyang mesti baca kan. Lepas tu, tolong cakap saya itu dia punya makna dia. Kenapa nak tahu makna? Ada apa? Dia pun cerita. Rupa-rupanya latuk dia, atuk dia. Bukan atuk manusia ni. Latuk dia punya topekong tu. Topekong kat kuil tu. Latuk dia ajar dia Fatihah. Suruh dia baca Fatihah. Suruh dia hafal Fatihah. Dan dia dah hafal pun. Kamu dah hafal Fatihah? Saya kata, ya, saya sudah hafal Fatihah. Baca, kata. Dia membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca pelat Cina lah. Pelat tu saya dengar. Tapi penuh habis-habis. Ni kisah berlaku kat saya sendiri ni. Lepas tu, dia pun cakap, kamu belajar daripada saya. Latuk saya ajar. Saya ingat datuk dia tu orang Islam.
dia keluar Islam. Agaknya dia ketua kuil depan sebelah kedai. Kuil sebelah kedai. Jadi kan tidak, latuk ni dia masukkannya jin. Jin dia menjaga Haji Omar. Haji Omar dia kata, saya penjaga kuil sebelah, dia kata. Kita tunjuk kat situ. Oh, kuil tu saya tak pernah sampai pun. Kuil kita pergi buat apa tak sampai walaupun dekat. Itu kuil saya tu, dia kata. Saya ketua. Ini Latuk ajar saya Fatihah. Kemudian dia sekarang dia cakap jangan itu berzina, jangan main-main dengan perempuan, jangan minum arak, semua jangan. Baik, apa yang itu apa namanya, orang Islam tak boleh buat, semua kita kena ikut, dia kata. Oi, ini mesti jin Islam ni. Nama pula Haji Omar ke Haji apa, adalah Osman ke gitulah. Haji orang Islam lah. Nama Abu Bakar ke apa ada nama jin dia tu. Lepas tu, oh begitu. Kalau ada pengikut dia yang apa namanya, buat tak elok tu, dia akan dihukum, dipukul. Jin masuk badan dia, kemudian dia akan pukul, dia kata. Jadi pengikut dia semua, dia tolong. Kalau benda lain adalah dia tolong, adalah dia punya karamat dia tu. Jadi saya pun cakap dengan dia, oh Abi, you belajar, kenapa you tak masuk Islam? Tak lah, saya kasih kita kuilnya. Ini kuil ni bukan, saya bukan Islam, tapi saya diajar macam gitu. Saya kata dengan dia, kalau macam itu saya mau jumpa dengan Yumi Latuk. Saya mau jumpa dengan Yumi Latuk. Mana Yumi Latuk? Saya mau jumpa. Panggil dia datang sini, saya mau cakap dengan dia. Dia pun jadi takut. Kita cakap macam itu Saya mau jumpa Yumi Latuk, saya mau cakap dengan dia. Ini Latuk ajaran sesat ni. Dia patut ajar la ilaha illallah, bukan duduk ngajar kat kuil. Saya mau cakap dengan Yumi Latuk, panggil dia datang. Lepas tu, janganlah macam-macam, kata. Nanti saya kena marah. Latuk saya bukan ajar saya suruh cakap ni, tapi disuruh baca Fatihah saja. Ayat Arab kan. Yang Melayu ni ataupun yang bahasa kita ni, dia tak ajar. Tapi saya mau tahu, saya mau tanya dengan you lah Tuan Haji. Dia kata, nampak lagi kopi apa dengan Haji. Haji beritahulah saya apa maknanya, saya mau tahu. Betul. Saya mau beritahulah apa makna dia semua sekali. Lepas tu, okey, terima kasih lah. Saya mau tahu itu saja, dia kata. Okey, terima kasih. Nanti saya datang lagi lah, dia kata. Depannya, kami buat food court untuk asnaf, untuk ibu tunggal, orang miskin. Ada kat situ kan. Jadi dia dekat depan sana. Jadi nak sebut kat sini kan, yang Islam apa, nampak Islam tapi syirik. Mensyirikkan Allah. Dia rasa dia punya agama. Dia rasa agama tu dia punya kan. Jadi ini yang berlaku. Sebab tu hari ini kita nak kena melihat bagaimana kita kena membersihkan syirik kita. Itulah para ulama kita yang Rabbani. Yang Rabbani, yang mengambil berat tentang ketuhanan yang sebenar itu. Kita perlu membentuk mentauhid kita di dalam hati kita, dalam fikiran kita, sehingga iman kita menguasai hati dan fikiran kita. Hati kita dikuasai oleh iman. Bila kita sebut Allahu Akbar, hati kita respon, react. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi. Hati kita mentauhidkan Allah. Dan hati kita merendahkan diri kita. Aku hina, aku kerdil, aku kecil. Aku sebetul, tak ada apa-apa. Hati kita merendahkan. Barulah kita mengatakan bahawa iman menguasai fikiran dan hati. Kalau tidak, yang menguasai kita apa? Allahu Akbar sembahyang isyak. Kan, sembahyang tarawih. Panjanglah pula imam baca tarawih ni. Tak tahu ke hari ni Malaysia lawan Turkmenistan? Tak tahu ke? Kan? Imam baca panjang pula isyak ni. Isyak pun dah panjang. Habis banyak isyak, tiba-tiba ada tazkirah pula. Lah, tazkirah lagi. Kan? Kita ni nak dunia, nak akhirat. Kan? Nak dunia, nak akhirat. Hati kita ni nak dunia, nak akhirat. Jadi kita katalah. Habis kan Nabi kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan? Bukankah begitu baca gitu? Nabi sebut, Allah ajar kita, Nabi ajar kita kan? Dia kata, aku nak tengok bola dunia, tapi tak nak lepas sembahyang tarawih. Allahu Akbar. Imam pula rupanya hafal Quran satu muka. Satu rakaat satu muka. Kan? Baca pula sedap, lambat. Kita dalam hati menyumpah-nyumpah.
Lambatnya imam ni. Kalau aku keluarkan malu pula, aku tak pergi sembahyang tarawih. Kan, ni dah dekat pukul 10 ni. Walaupun bola sepak dah dilambatkan pukul 10, dekat pukul 10 ni. Kan, macam mana ni nak tengok bola ni. Hari ni nak tengok siapa? Siapalah pemain-pemain bola sepak tu kan. Nak skor gol, nak menang lah Turun Pakistan. Dulu dah menang 3-1. Ni hari ni harganya berapa banyak kita menang. Contohnya. Hati kita. Hati tidak mentauhidkan Allah. Fikiran tidak mentauhidkan Allah. Hidup kita tidak mentauhidkan Allah. Tapi kita orang Islam. Tapi kita orang beriman. Kita sembahyang, kita puasa. Sebab noktah bidayah tak betul. Kita sembahyang aja. Tanpa kita mentauhidkan Allah. Membersihkan semula iman kita. Mendidik hati kita. Tunduk, patuh. Menghadap Allah, bertawajuh pada Allah. Menghadap Allah. Kita tak rasa pun. Jauhnya kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak berdepan dengan Dajjal? Baru berdepan dengan bola sepak. Kan? Bola sepak Malaysia lawan Turkmenistan bukan Piala Dunia pun. Dah hati kita gusar. Macam mana ni sembahyang tak habis-habis ni. Imam panjang lah pula imam. Hari ni buat ringkas-ringkas je lah. Hari ni kan ada Malaysia lawan bola malam ni. Dalam hati lah. Jadi iman tidak menguasai hati kita. Iman tidak menguasai akal fikiran kita. Iman tidak menguasai akhlak kita. Jadi noktah bidayah tak betul. Walaupun sembahyang tarawih, walaupun baca Quran. Ini bahagian bola. Ni orang minat bola. Yang minat lain sama juga. Yang kaum ibu pula masak. Orang ini baru try satu kuih baru, satu kek baru kan. Allahu Akbar. Ini tak siap lagi ni. Macam mana? Imam panjang sangat pula hari ni imam. Imam, aku nak buat kuih ni, kuih raya ni. Tepung dah uli dah tadi. Tak sempat nak bakar lagi. Nak bakar sekejap lagi ni. Jangan panjang-panjang. Ini orang yang bagian kuih pula. Kita kegemaran kita macam-macam lah. Yang pancing pula. Jadi kita lihat rupanya noktah bidayah. Titik proses yang pertama. Kita bukan akidah, bukan iman. Bukan pembersihan hati. Jadi Ramadan menjadi satu yang huru-hara lah. Jadi walaupun kita melalui Ramadan Al-Mubarak, Ramadan penuh berkat, tapi noktah bidayah tak betul. Titik tolak tak betul. Maka kita kena melihat semula kepada proses tarbiyah kita. Macam mana nak kenal Allah ni? Nak makrifat dengan Allah ni macam mana? Kita tengok anak kita, kita tengok isteri, suami kita, kita tengok rumah kita tengok kereta kita tengok kawan-kawan sahabat kita. Kita rasa tak yang pertama itu, inilah af'al Allah. Nombor satu, proses af'al Allah dulu. Ini semua perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Allah izin. Jadi marah tak? Marah. Tapi bila Allah izin, kita boleh sabar, boleh tenang. Tentu ada hikmahnya. Kemudian lepas tu mentauhidkan sifat Allah pula. Sifat Allah apa? Wujud, qidam, baqa. Sifat 20 tu minima sifat 20. Bukan sifat 20 tu itulah sahaja sifat Allah. Tidak. Allah tidak terbatas dengan batasan pemikiran kita, batasan hati kita. Allah tidak dikuasai. Allah tidak terbatas dengan sesuatu kan. Jadi sifat 20 tu paling kurang sifat Allah. Kita kena tahu Allah wujud. Wujud ni mawujud. Allah wujud. Kenapa Allah wujud? Memang Allah Tuhan. Dia yang wujudnya hakiki, yang sebenar. Tidak pernah tidak ada. Kan, sentiasa ada. Dan wujud maknanya dia ada. Yang lain dijadikan, diwujudkan. Contoh kan. Ini mentauhidkan zat Allah. Mentauhidkan zat Allah. Allah sahaja yang wujud. Yang lain diwujudkan, dijadikan. Jadi wujud, qidam, baqa dan sebab akhir. Jadi sebut kat sini tu sifat Allah. Mentauhidkan sifat Allah. Tengok sesuatu berlaku. Qada qadar Allah. Ni kudrah Allah, ni ada kuasa Allah kat situ. Ini ada iradah Allah, ada kehendak Allah kat situ. Tengok macam pokok aja. Mati pokok tu. Hidup pokok tu. Ada buah pokok tu. Ini kudrah Allah. Ini ada kudrah Allah, kuasa Allah, iradah Allah, kehendak Allah. Ilmu Allah, hayat, kehidupan, hidup Allah.
Hidup yang tidak mati-mati. Macam kita hidup mati, hidup dihidupkan. Baik, jadi kita belajar. Bukan belajar sifat 20 ni untuk kita hafal, tak, untuk kita praktikkan, untuk kita bersihkan diri kita ni, itu baru mentauhidkan Allah dalam kehidupan. Sehingga iman kita menguasai hati kita. Bukan nafsu menguasai hati kita. Kata hari ni nafsu menguasai hati kita. Nak makan pun, kita tengok makanan tu, kita tak rasa dekat situ ada perbuatan Allah. Tak rasa ni perbuatan Allah. Tak rasa ni ada namanya, sifatnya ada pada makanan tersebut. Maknanya sifat Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, semua ada kat situ. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, semua ada pada makanan tu. Kita merasai, oh ini Ar-Razzaq, Allah bagi rezeki, Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha memberi rezeki, kan. Kita rasa inilah noktah bidayah. Inilah titik bermulanya proses. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita jangan fikir semayang aja. Kita fikir semayang, kita ingat semayang kita tu hebat. Sampai kita, aku dah semayang sampai 20 rakaat, kan. Kita rasa dah banyak dah. Ujub pula. Rasa diri baik pula, kan. Jadi kita kena tengok, mentauhidkan Allah, membersihkan iman kita. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, kalau kita tak boleh bersihkan akidah kita, iman kita, tidak boleh mentauhidkan Allah ini, maka maknanya kat situ ada masalah. Apa masalah kita? Ini di awal Ramadan kita kena faham ni. Masalah kita, kan, antara yang besar ada dua yang menghalang kita. Dua perkara ni menghalang kita, kan, untuk mentauhidkan Allah. Saya tambah lagi dah tiga. Yang pertama sekali, tidak ada ilmu, jahil. Yang pertama, ini menghalang kita nak kenal Allah ni, jahil. Sebab tu kita kena ada guru, kita kena ada murabbi. Kalau boleh kita kena ada orang yang mendidik kita. Kita boleh ada orang yang boleh kita jadikan contoh, bertanya pada dia, berbincang. Kena ada. Nombor satu, ilmu. Kadang-kadang kita ingat kita dah kenal Allah, rupanya tak kenal pun. Apa bukti tak kenal? Kita buat maksiat depan Allah, kita tak rasa pun. Kita tak rasa menyesal pun dengan dosa kita. Kita semayang, kita tak rasa pun janji-janji Allah, tak rasa pun. Tak rasa malu pada Allah, tak rasa pun. Jadi nombor satu, tak ada ilmu. Oleh kerana tak ada ilmu ni, kita rasa kita dah okey dah, tak apalah, aku tak perlu dah, siapa-siapa, aku seorang, aku dah pandai dah. Aku dah belajar semua, dah pandai dah. Ilmu ni, dia ada ilmu yang kita nampak dan yang ilmu yang Allah bagi, yang tersirat. Min ladunni, ilmu yang disebut ladunni tadi pun ada juga. Dia bukan ilmu yang tersurat aja. Tak semestinya kita PhD dalam Usuluddin kita dah lepas dah alim dah. Apa tanda kita alim? Apa tanda kita berilmu? Adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Bila adab dan akhlak tak ada, walaupun kita tahu, tapi adab dan akhlak tak ada, maka belum berilmu lagi. Ini salah satu tanda-tanda. Tak ada adab, tak ada akhlak. Sebab tu Nabi kata, aku diutuskan untuk memperbaiki akhlak, kan. Jadi nak sebut kat sini, kan, ilmu. Nombor satu, kena ada panduan. Mesti ada murabbi lah, orang didik kita, tuan guru. Kalau tak sampai level murabbi pun tak apalah, kurang-kurangnya ada ilmu lah, kita cari, belajar. Nombor dua yang menghalang, yang pertama yang menghalang kita lah kejahilan. Nombor dua yang menghalang kita untuk nak mentauhidkan Allah ni ialah dosa kita. Dosa yang zahir, dosa yang batin. Dosa yang zahir, dosa mata kita. Berkata Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah di dalam kitabnya Sirul Asrar, berkenaan puasa. Maka puasa syariat, tak makan, tak minum, tak berhubung dengan isteri. Itu yang kita kata puasa syariat. Tapi puasa yang ada tariqah, yang jalan menuju kepada Allah, puasa tu mata dijaga, telinga dijaga daripada dosa, lidah dijaga daripada dosa. Mata buat dosa, melihat haram, batal puasa tariqah. Telinga mendengar benda haram, batal puasa tariqah. Maknanya seolah-olahnya kita tak menuju ke Allah. Kita puasa tapi tak menuju pada Allah. Syariat aja, tak makan, tak minum. Dapatlah lapar, dapatlah dahaga, dapatlah penat,
Tetapi dekat Allah, bersihkan diri kita, mentauhidkan Allah, tak dapat. Kenapa? Mata berdosa. Kita tak jaga mata kita. Batal. Puasa tariqah batal. Mata tak jaga. Saja tengok benda haram. Saja dengar benda haram. Saja cakap benda haram. Mengumpat. Memfitnah orang. Buat benda-benda yang Allah tak suka. Batal puasa tariqah. Tarik ni jalan nak menuju pada Allah. Batal. Macam mana nak betul balik? Niat semula puasa. Istighfar. Istighfar pada Allah. Menyesal kita buat dosa. Minta ampun pada Allah. Niat semula puasa. Jadi puasa tariqah, dia tidak ada masa dia. Dia bukan daripada subuh sampailah maghrib. Bukan. 24 hours. Ini puasa tariqah. Jadi bila kita batal puasa tariqah, wajib bertaubat. Menyesal. Buat semula. Jauhkan benda-benda yang benda dosa. Ini yang kedua, kita kena jaga dosa-dosa ni. Tarik. Kemudian tu dosa matanya, dosa telinganya, dosa hati. Hati ada hasad dengki kat orang. Hati ada hasad dengki kat orang. Hati dendam kat orang. Hati meremehkan orang. Meremehkan orang lain. Aku lebih baik daripada dia. Kenapalah gini. Sombong. Takbur. Ujub. Buruk sangka. Su'zan. Itu semua dosa hati. Banyak nanti saya akan cerita. Satu hari dalam Ramadan ni kita akan cerita dosa hati je. Jadi bila hati berdosa, ketika kita melakukan dosa hati, tidak bertaubat, batal puasa tariqah kita. Puasa tariqah batal. Puasa yang syariat masih lagi ada. Sebab kita tak makan, tak minum. Tapi puasa tariqah, kita nak menuju ke Allah. Puasa kita tu tidak membawa kita kepada Allah. Itu puasa tariqah. Jadi hati kita dendam kat orang, husnuzan kat orang. Husnuzan pula. Su'uzan kat orang. Jadi ini kehidupan. Dia bukan. Jadi bila batal apa macam batal? Berhenti, menyesal, bertaubat, mula balik. Mula balik. Kita tahu saja kita ada dosa. Kita tahu saja kita bermaksiat dalam hati kita, dalam fizikal kita, maka kita bertaubat. Tinggalkan, maka bermula puasa tariqah. Mula balik. Mula balik. Puasa syariat, kalau kita batal, habislah, batal lah. Contohnya kita makan, tak boleh nak mula balik, tak boleh dah, tak boleh. Syariat, tapi puasa tariqah boleh, mula balik. Sebab dia 24 jam. Di sepanjang hidup kita. Ini semua adalah merupakan perkara yang kita kena buat di dalam bulan Ramadan. Barulah kita meningkat jadi al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah. Baru kita rasa macam itu. Baru kita berada di atas jalan tarik yang benar. Seorang yang salik ni yang berjalan. Seorang yang mutarabbi, seorang yang duduk dalam tarbiyah. Barulah kita duduk dalam keadaan macam itu. Baru kita nampak tariqah, puasa yang tariqah. Ini benda-benda yang kita akan sebut insya-Allah di masa ke masa. Kita sebut dalam bulan Ramadan ni. Jadi kita kena mula dengan akidah kita. Jadi sebab tu perkara yang pertama, jahil menghalang kita untuk kenal Allah, menghalang kita untuk nak kita kata mentauhidkan Allah. Yang kedua, dosa kita, dosa zahir, dosa batin. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, makanan-makanan yang haram, pakaian-pakaian yang haram. Dia akan menghalang kita juga. Kita makan benda yang haram, kita tak kisah. Pergi ke pasar malam, pergi ke bazar Ramadan tu, kita beli daripada orang, beli je. Tak kira dia masak apa. Makcik ni daging apa ni makcik? Daging okey, kambing apa sebagainya kan. Tapi kita siasat-siasat, rupanya daging kucing. Daging kucing, patutlah hilang kucing banyak, tak ada kucing, rupanya jadi sate. Ada orang buat sate. Dah daging mahal sangat, dia ambil daging kucing. Ini makcik dah sembelih lah ni. Ini anak kucing, ini daging ni lembut sikit. Batang pinang dia panggil. Apa dia? Anak kucing. Daging anak kucing. Lembut, makcik dah sembelih dah. Rupanya makcik tu bukan Islam pun. Orang agama lain, Batak daripada Indonesia yang bukan Islam, dia bekerja kat sini. Dia ambil part time, jual sate. Sate apa? Sate anjing, sate kucing. Baunya semerbak, sedap semua. Kita wah, sedap ni makcik. Ni apa ni cik? Ni daging lembut tak makcik? Gigi saya dah goyang-goyang ni. Lembut. Ni sate anak kucing. Anak kucing sate kita.
Anak kucing. Kalau selalunya panggil apa? Batang pinang. Ini batang kucing gitu kan. Batang kucing lembut. Oh ni gelaran ke? Gelaran. Rupanya memang betul daging kucing. Ada kan masuk berita itu ada jual sate kucing. Jadi kita kena tengok nak beli, jangan makan sebarang-sebarang. Benda syubhat pun kita ambil. Benda syubhat pun kita ambil. Benda yang haram pun kita makan, kita sental. Tak apalah. Baca bismillah je lah. Nanti kan Allah Maha Pengampun. Tak apa, Allah Maha Pengampun. Kita makan je lah. Ni kedai Cina ni nak makan ni. Ni kedai bukan Islam ni. Macam mana ni? Alah, kita baik sangka je lah dengan dia tu. Dia tulis halal lah tu. Halal pun tulis tulisan Cina. Kan? Kita tanya, ini kedai halal ke? Itu tengok tu. Itu apa? Cing Chang Chow kan? Contoh je lah, Cing Chang Chow kan? Apa ni Cing Chang Chow ni? Itu halal lah dalam bahasa Mandarin. Oh halal. Halal pun tulisan Cina. Malah tak ada. Lam alif lam tak ada. Dia tak apalah. Kita baik sangka je lah dengan dia. Kita makan je lah. Kan? Walaupun kita tahu dia bukan Islam pun. Pergi kedai Hindu. Kedai mamak. Ni kedai apa ni? Mamak. Tapi you pakai itu rantai merah apa semua tu. Pakai semua ni semua. Ada nandak lagi. Itu passion orang mamak sekarang pakai ini. Tak ada apa. Kita pun makan. Saja je makan kedai restoran mamak Hindu. Kita tak tahu, dia tahu macam-macam kat makanan tu untuk sihir dia. Kita tak jaga makanan yang haram, yang syubhah, tak jaga. Maka tak jaga makanan yang haram, tak jaga perkara yang haram, pakaian kita ke apa yang syubhah sebagainya, jadi juga akan merosakkan darah kita, merosakkan hati kita, merosakkan semuanya. Jadi nak kenal Allah pun susah juga. Nak zikir pun payah. Nak zikir pun payah. Kenapa? Rupanya makan makanan haram. Baik, dia 3 perkara ni kita nak kena tengok. 3 perkara. Yang pertama apa? Kejahilan. Kita kena belajar. Yang kedua, kalau kita dah belajar, jangan kita rasa dah pandai. Kita belajar lagi. Sampai lahir adab dan akhlak. Sampai lahir kan musyahadah kepada Allah. Sampai lahir ma'rifat kepada Allah. Kenal Allah. Kemudian lepas tu kan kita nak kena tengok dosa-dosa kita. Dosa kita dengan orang paling dekat kita. Siapa yang dekat kita? Anak kita, mak ayah kita. Dosa suami kita, isteri kita. Dosa sahabat-sahabat baik kita. Tengok dosa kita dulu. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Dan kemudian yang ketiga ialah makanan. Makanan yang tak halal, yang syubhat, kita tinggalkan. Pakaian yang haram kita pakai. Pakaian tidak menutup aurat. Kita ingat tak apa kot, pakai sikit-sikit je pergi pasar malam, tak ada apa, sekejap je malam start, tak nampak, gelap malam. Kita pakai baju yang ni. Padahal baju tu boleh melihat aurat kita. Kita ingat tak ada kesan. Ada kesan pada ma'rifatullah. Allah akan halang cahaya-cahayanya. Jangan kita ingat kita pakai benda yang haram tak apa kot. Saya semayang 20 rakaat. Dah semayang 20 rakaat tak apa dah. Kita ingat tak pakai tudung, tutup aurat, tak pakai semua, kita okey. Rupa-rupanya dia akan mengesani hati kita. Mengesani hati kita. Kita kena tengoklah. Jadi dalam bulan Ramadan kita cuba jaga pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini sebagai satu kekuatan untuk kita persiapkan diri kita berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Okay, insyaAllah dah 12.30 ni kita nak kena berhenti. Untuk kita sama-sama, saya nak lebih solat Jumaat. InsyaAllah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah SWT. Supaya kita dapat diberikan, supaya kita diberikan oleh Allah kebersihan hati, noktah bidayah yang sahih, yang sebenar, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fa'atik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amit ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.